Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن شاء الله. Okey, Ustazah akan ulang dari asal ya, dari mula-mula. Kalau siapa nak tanya silakan. Jangan malu ya, sila tanya terus kalau nak apa-apa saja. Okey, ilmu bahasa Arab ni ada 3 bab utama bila kita belajar ya. 3 bab utama itu susunannya bebas. Nak mulakan dengan bab mana pun tak ada masalah, terpulang ya. So kita ambil katalah isim. Bab pertama tajuk dia isim ya. Isim adalah kata nama ataupun noun. Okey. Dan bab yang kedua adalah fi'il ataupun verb, kata kerja ya. Dan bab yang ketiga dia panggil harfu ataupun haraf. Kenapa daripada harfu jadi haraf? Sebab dia matikan fa tu, dia matikan fu tu. Jadi haraf lah. Haraf maksud asal dia huruf. Itu maksud asalnya. Tetapi di sini maksud dia bukan isim, dia bukan fi'il. Itu yang paling tepat. Tapi kalau ada orang nak cakap, oh haraf itu kata sendi ya Ustazah. Boleh, tak ada masalah. Kata sendi ke, kata hubung ke, whatever. Semua tak ada masalah. Yang penting dia bukan isim, dia bukan fi'il. Okay, itu 3 bab utama dalam ilmu bahasa Arab. Kita dah mulakan dengan isim sebelum ni. Isim paling basic ya, paling basic kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, isim mana-mana kalimah yang bermula dengan alif lam. Ya, tak kisahlah alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah, sama saja dalam ilmu bahasa Arab. Itu isim lah tu, is a noun. Cumanya mana-mana kalimah yang bermula dengan alif lam, dia adalah isim khas. Isim khas istilahnya isim ma'rifah. Isim khas ini opposite dia, lawan dia isim umum ataupun am, kata nama am, isim ataupun kata nama, sama saja ya. Kata nama am, kata nama umum dia panggil nakirah. Okey, apa dia kata nama am, apa kata nama khas? Kalau kata nama am contoh a book, itu English lah. English menggunakan a book. Kalau dia sebuah buku, itu kata nama umum tu. Kita tak tahu buku yang mana, tak? Kita tak tahu buku siapa, buku tebal ke, nipis ke, warna apa ke, semua kita tak tahu. Kita hanya tahu sebuah. Dia kalau macam tu cara dia, kalau orang seorang, ya, seorang lelaki, itu am lah tu, nakirah lah tu. Kita tak kenal, tak tahu dia siapa ya. Jadinya isim nakirah lawan dia isim ma'rifah, ya. Okey, cara kita nak kenal. Kalau isim ma'rifah tadi bermula dengan alif lam, isim nakirah pula berakhir dengan tanwin. Tanwin ya. Tanwin ni tak kisah, tanwin depan boleh, tanwin atas pun boleh, tanwin bawah pun boleh. Okey, kalau isim ma'rifah tadi pun sama. Akhir dia ya, dia bermula dengan alif lam tapi ending dia, baris dia bebas. Contoh ya. Contoh Allahu, kita ambil Allah. Allah memang kata nama khas kan. Allahu boleh baris depan. Allaha boleh baris atas. Allahi contohnya lah boleh. Kita nak hu, ha, hi. Itu yang kita nak perhatikan. Hujung kalimah itu bebas dia punya baris depan ataupun bawah ataupun atas. Tetapi ingat ya, dia punya tips ya. Mana-mana kalimah stand alone. Stand alone maksudnya dia senang cerita kita kata Allah lah. Kalau kita nak sebut Allah saja, kita sebut Allahu. Itu kita panggil original dia. Stand alone dia mesti ending dia baris depan. Kalau dia jadi Allaha, mesti ada sebab dia. Kalau nak jadi daripada hu jadi ha, mesti ada sebab. Kalau Allahi, mesti ada sebab. Itu yang kita nak faham. Original dia ataupun stand alone dia, mana-mana kalimah mesti berbaris depan akhir dia. Okey, dia ilmu bahasa Arab ni, baris tu yang penting tau. Baris tu yang membawa peranan di dalam ilmu tajuk dia. Okey, baris yang mana? Baris yang terakhir. Ya, mana-mana apa pun perkataan, sama ada baris depan atau baris bawah, baris ataupun baris atas. Itu orang kata key point ataupun main thing tentang ilmu bahasa Arab ya. Ingat ya, original dia mesti hujungnya berbaris depan. Itu kita kena faham. Kalau kita faham itu mudah, lebih mudah untuk kita bergeraklah untuk memahami ya. Okey.
Contohnya tadi kalau katalah kalimah yang itu, kalau Allah memang tak pernah ada alif lam lah dan memang Allah kan, ya senang ya. Katalah perkataan lain, kitab. Kita biasa dengan kitab ya. Cumanya bila dalam orang Melayu ni kitab ni lebih kepada kitab agama. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, kitab bermaksud buku. Apa-apa buku pun dipanggil kitab sebenarnya, ya. Okey. Okey, kata contohnya lah. Kalau dikata al-kitabu boleh, al-kitaba boleh, al-kitabi boleh ya, tetapi originalnya al-kitabu. Itu yang kita nak faham. Kenapa berubah jadi al-kitaba? Ada sebab. Kenapa berubah jadi al-kitabi? Ada sebab. Okey. Okey, kita itu kalau dia bermula dengan alif lam ya, isim khas ataupun isim ma'rifah. Kalau ada alif lam ni, kalau kita nak terjemahkan dia, kita boleh guna perkataan the book, the kitab, the boy, boleh je. Kita the pun boleh, dia banyak. Nak guna itu pun boleh. That kitab, that boy. Boleh juga. Or ini, boleh. Cumanya kalau itu dengan ini, dia ada perkataan tertentu dia. Ada perkataan lain yang menunjukkan maksud itu ataupun ini. Dia dah ada ya. Tetapi masih boleh menggunakan alif lam itu kalau kita nak terjemahkan alif lam itu. Paling umum the lah. The kitab, the book, the boy. Itu alif lam kalau kita nak translatekan dia untuk kita lebih memahami. Okey, kalau nakirah pula. Contohnya kitab juga tapi nakirah. Maksudnya isim khas tadi ya. Dia tak ada alif lam lah. Nakirah memang tak boleh ada alif lam, ya. Okey, nakirah ni akhirnya mesti ada tanwin. So kalau kitab tadi, kalau kita ori dia kitabun, nampak baris depan. Tak kisah 2 baris atau 1 baris. Sebab bila alif lam, hujung dia mesti single baris. 1 baris. Al-kitabu. Itu dia punya syarat. Tapi kalau tanwin, kitabun. Dia akan ada tanwin depan. Itu memang orang kata rules yang basic lah dalam ilmu bahasa Arab ya. So dia boleh jadi kitabun bermaksud sebuah kitab ataupun sebuah buku. Dia boleh menjadi kitaban. Ada sebab. Dia boleh menjadi kitabin pun ada sebab. Faham? Boleh ya? So, itu dari segi basic lah alif lam ya, isim ma'rifah dan isim nakirah. Itu pecahan dia lah. Kata nama khas, kata nama umum. Sekarang dalam ilmu bahasa Arab dia dah bagi perkataan ni ada jantina. Jantina yang kita kata kalau English kata male and female kan. Itu bahasa Inggeris kan. So di dalam ilmu bahasa Arab kita kata semua perkataan, semua ya, kita kata 100% lah senang cerita ya. Semua perkataan ada yang jatuh kategori male, ada jatuh kategori female. Why? Kenapa dibuat macam tu? Itu memang ilmu bahasa Arab memang macam tu. Memang dia punya kata fitrah bahasa Arab tu begitu ya. Contoh, kalau Allah memang jatuh kategori male. You ask me why, I don't know. Ustazah pun tak tahu. Ustazah hanya belajar. Allah itu kategorinya male, istilahnya dalam ilmu bahasa Arab dipanggil muzakkar. Muzakkar ya. Okey, katalah kitabun ataupun al-kitabu, kitab juga jatuh kategori muzakkar juga. Kita bukan nak hafal, bila kita sebut lama-lama kita mahir. Itu saja ya. Contoh benda lain. Contohnya katalah langit ya. Langit as-sama'u. Kalau ustazah nak gunakan alif lam lah ya. Dia bebas, kita nak guna alif lam ke, kita nak guna nakirah sekadar untuk menyebut, tak ada masalah ya. Katalah kita ambil langit, as-sama'u. Itu dia punya baris ori dia, boleh jadi as-sama'a, boleh jadi as-sama'i. Okey, baris tu faham dah ya. Okey, as-sama'u bermaksud langit. Itu dia punya langit ini memang kategori dia kategori female. Istilah dia muannas. Don't ask me why. Itu saja ustazah minta. Jangan tanya ustazah. Ustazah tak ada jawapannya. Pergilah tanya profesor mana pun. Dia orang tak ada jawapan. Kenapa langit jatuh kategori muannas ataupun female? Kenapa yang tadi kitab jatuh kategori muzakkar? They don't have the answer. Dia cuma belajar saja. Okay, contoh bumi. Al-ardu. Nampak? Ustazah gunakan ori dia. Mesti berbaris depan. Ya. Al-ardu boleh. Al-arda boleh. Al-ardi boleh. Tetapi kenapa jadi al-arda, mesti ada satu perkataan yang hadir sebelum al-arda tu. Mesti ada punya. Sebab tu dia jadi al-arda. Tapi kalau al-ardu tu dia tak payah. Dia tak payah ada perkataan lain. Tak payah. Al-ardu macam tu saja. Sebab tu dia kata stand alone. Bila stand alone, dia tak perlukan perkataan lain. Dia tak perlu ada hadirnya perkataan lain. Tak perlu ya. Tapi untuk menjadi al-arda, mesti wajib ada perkataan lain hadir sebelum al-arda. Itu boleh jadi al-arda. Al-ardi juga
mesti ada satu perkataan lain, perkataan yang berbeza lah ya, yang menjadikan dia al-ardi. Okey, itu dari segi baris ya. Dan al-ardu, bumi, juga kategori muannas. Langit, bumi ya, kategori muannas. Dan an-naru, katalah itu neraka. Dia neraka pun boleh, api pun boleh. Sama meaning ya. Juga kategori muannas. Kita bagi beberapa lah. Dia banyak sangat perkataan dia kan. Cumanya kita kena faham, ada yang bersifat muzakkar, ada yang ataupun nak ringkas tak payah bersifat lah. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Lagi senang, lagi pendek sebut kan. Ya. Itu jantina dipanggil. Okay? Tadi kita dah tahu isim ma'rifah, isim nakirah, bahagian dia ya. Isim khas ataupun umum. Lepas tu jantinanya, muzakkar ataupun muannas. Itu ya, itu wajib ya. Ilmu yang sangat basic wajib. Dan bilangan dia. Bilangan dalam ilmu bahasa Arab, Ustazah ambil English sebab English senang ya. Kalau satu, singular. Itu kalau ya, singular. Kalau orang putih, dua je terus jadi plural. Betul tak? Ya? Tadi kalau a boy ya, a boy, singular. Kalau two boys terus jadi plural. Itu English. Ustazah gunakan English sebab senang ya. Tetapi Arab dia ada tiga cara ya. Yang pertama tadi kalau satu, a boy, ataupun kita ambil contohnya kitaban ya. Kitabun, sebuah kitab, itu dia punya singular ataupun istilah dia mufrad. Kita mahir-mahirkan diri dengan istilah Arab dia mufrad. Kalau dua buah kitab, dia tukar ujung tau, dia ubah bunyi ujung dia. Tadi kitabun, bunyi tanwin, kitabun, kitaban, kitabin, bunyi tanwin itu sendiri menunjukkan bilangan dia senang. Sama ada memang satu ataupun itu bermaksud sekumpulan. Boleh ya, juga dia punya senang untuk bunyi nakirah tadi. Kitabun, kitaban, kitabin, kita tahu bilangannya mufrad ataupun ataupun satu ya. Okey, tapi katalah kita nak kata dua buah kitab, kita kena tukar bun tu, hujung je kita tukar. Dia tak boleh bunyi bun dah. Dia tambah apa? Dia pada ba itu, tadi bun kan huruf ba kan? Dia tambah alif, lepas tu nun bari bawah. Ni. Jadi kalau kita nak kata dua buah kitab, kitabani. Dia jadi macam tu. Kalau kata kitabun, sebuah kitab, kitabani, dua buah kitab. Cumanya kalau yang bilangan dua ni, dia ada dua cara. Dua cara menyebutnya. Kitabani, ditambah alif nun, ataupun dia tambah ya nun. Kitabaini. Boleh dua cara. Okey, dia punya original dia. Originalnya dua buah kitab. Kalau kita hanya nak sebut dua buah kitab, kita sebut kitabani. Tetapi kalau disebut kitabaini, ada sebab. Ada sebab kenapa dia menggunakan ya nun. Tapi dari segi bilangan masih sama. So untuk kuantiti dua, dia ada dua cara menyebutnya. Kitabani, kitabaini. Okey, katalah kita ambil Rasul lah, senang ya. Rasul, seorang Rasul ya. Rasulun, seorang Rasul. Katalah dua orang Rasul, Rasulani ataupun Rasulaini. Itu dua orang Rasul lah tu. Tapi dia punya ori dia Rasulani. Bila berubah je Rasulaini, ada sebab. Sebab itu kita tinggalkan dulu. Okey, dan bilangan 3, start daripada 3 dan lebih, itu dipanggil plural ya. Plural dia jamak, dia punya term. Term jamak dalam Arab ataupun plural dalam Arab mesti bermula dengan 3 dan selebihnya. Faham kan? Boleh? Dah mahir dah, dah pandai dah. Ini salah, ni semua dah pandai dah. Betul tak Lina? Betul tak? Okey. Alright. Okey, itu dari segi apa ni orang kata pembahagian dia ya. Pembahagian dia khas ataupun umum, lepas tu jantinanya, lepas tu kuantiti dia. Itu pentinglah kita dapat penting. Itu dari segi isim, dan isim sebenarnya banyak bentuk isim ya. Satu alif lam, lepas tu nakirah. Tapi ada yang tidak ada alif lam, ada yang tak ada nakirah. Itu yang memeningkan kepala kita, mencabar kita lah, bukan memening ya, mencabar ya. Okey, kita pergi kepada fi'il pula. Sebab dalam Quran ni dia dah campur semua. Isimnya ada, fi'ilnya ada, lepas tu dia punya apa? Harafnya ada. Okey, katalah fi'il pula. Fi'il dalam ilmu bahasa Arab kita akan belajar bermula dengan fi'il madhi, past tense. Memang kita bermula dengan fi'il madhi, past tense ya. Pun jangan tanya kenapa. Okey, fi'il madhi past tense ni dalam ilmu bahasa Arab perkataan dia bermula serendah 3 huruf. 3 huruf fa'ala contohnya lah ya.
Fa'ala. Dia banyak perkataan tapi dia bagi orang kata dia bagi contoh umum. Dia ambil fa'ala. Okey. Fa'ala boleh tetapi ya yang 3 huruf ini tak ada huruf sakit. Dia ada 2 jenis. Ada yang ada huruf sakit, ada yang tak ada huruf sakit. Okey, kita ambil yang tak ada huruf sakit dulu. Huruf sakit apa? Huruf-huruf mad, alif, waw, ya. Nah, okey, kita ambil yang tak ada huruf sakit. Fa'ala boleh, fa'ila pun boleh, fa'ula pun boleh. Tengah dia berubah. Fa dengan la memang tak boleh berubah. Baris atas. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Katalah fa'ala, kita ambil satu contoh. Itu dia bagi acuan tau, dia bagi umum. Katalah perkataan lain. Kalau yang semua baris atas. Rasanya apa? Kataba. Betul tak? Kataba. Kataba, menulis. Dia acuan fa'ala. Menulis ya. Dan banyak lagi lah. Katalah yang kita nak tengok acuan fa'ila pula tadi. Kalimah apa ya Ustazah? Pattern fa'ila. Minum, syariba. Dia tak ada syaroba, tak ada. Dia memang macam tu. Syariba, dia tengah di baris bawah. Katalah pattern fa'ula pula ya. Perkataan apa? Perkataan karuma. Karuma tu mulia, karim. Kita biasa kata karim tu sama dengan karuma. So dia memang karuma, dia tak ada karoma, tak ada. Karoma tak ada, karima tak ada, dia memang karuma. Sebab tu dia dah bagi awal-awal yang formula tadi. Kita ikut saja. Terpulanglah kalimah yang kita nak cari itu jatuh kategori mana, terpulang. So dia ada acuan dia ada fa'ala, dia ada fa'ila, dia ada fa'ula. Itu 3 fi'il madi yang paling basic. Dia panggil bermula dengan 3 huruf, dipanggil mujarrad. Mujarrad tu means basic lah, ya. Dan dia yang ini kategori tidak ada huruf illah. Huruf illah tu huruf sakit, alif waw ya. Okey, katalah 3 huruf juga tapi yang ada huruf sakit. Apa? Siapa nak bagi contoh? 3 huruf tetapi ada huruf sakit. Huruf sakit tu apa? Huruf illah. Contoh, ja'a, telah datang. Banyak sebenarnya ya. Lepas tu ro'a, telah melihat. Nampak? Dia ada huruf sakit. Huruf sakit ini alif waw ya, salah satu ya. Kedudukan huruf sakit bebas. Nak kat tengah ke, kat ujung ke, kat permulaan suka hati dia lah. Senang cerita ya. So, fi'il madi 3 huruf ya betul, ada yang kategori tidak ada huruf illah dan ada yang kategori ada huruf illah. Boleh kat situ? Alright. Dan fi'il madi pula selain daripada 3 huruf itu paling rendah lah ya perkataannya. Ada yang bermula dengan 4 huruf. Ada yang bermula dengan 5 huruf. Macam section kita yang dulu yang sebelum ni kita ada 5 huruf ya. Ada 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Cumanya 6 huruf ini sangat mudah. Dia satu bentuk saja, satu pattern saja. Mana-mana kalimah yang bermula dengan alif sinta. Alif sinta, lepas tu dicantumkan kepada 3 huruf yang basic tadi, terus dia jadi 6 huruf. Alif itu ingat ya, alif itu adalah hamzah wasal. Kalau Al-Quran ya, dia mesti hamzah wasal. Hamzah wasal sinta. Itu kita dah tahu dah. Oh, perkataan ni adalah 6 huruf. Okey. Kita hari ni kalau kita tengok hari ni, Ustazah cakap pada Linda tadi, kita ada terjam surah tapi tak ada masalah. Mungkin akan datang kita patah balik kat surah yang kita tertinggal ya. So hari ni, sebab hari tu kita buat surah Al-Asr ya, yang surah ni. So hari ni kita tengok surah At-Takatsur. Okey. Tengok tajuk Suratut Takatsuri. Baris dia macam ya. Tajuk tu sendiri ya, surah ya, tajuk dia dulu Rina kalau boleh. Nampak tak tajuk dia ada tak kat situ? Tak ada Ustazah. Tak ada ya, tak ada tak apalah. Kalau tajuk tu sendiri surah, kita tahulah surah surah lah ya. Tamarbutah, mana-mana kalimah yang berakhir dengan tamarbutah memang dia isim. Memang isim ya. Tak ada fi'il yang ada tamarbutah, tak ada ya. So surah tu ataupun surah itu adalah isim ya. At-Takatsuri juga isim. Yang perkataan pertama kita kenal dia isim sebab dia tamarbutah. Tetapi perkataan kedua kita kenal dia isim kerana dia bermula dengan alif lam. So jika kita nampak dua kalimah ya, isim disandarkan kepada isim lain, kita dah tahu dah itu kedua-duanya isim. Ini dari segi tajuk tu sendiri, tengok tu kawan kita dah upload ya. Tengok bentuk tajuk tu sendiri ya.
Jika ada satu surah, lepasnya ada surah pula. Ada satu perkataan yang isim, selepasnya immediately, selepasnya ada isim yang lain, itu disebut dia satu isim disandarkan ataupun isim yang pertama disandarkan kepada isim yang kedua. Macam tadi kita kata tanwin. Oh, surah tu tak ada pun tanwin Ustazah. Betul tak? Betul tak? Kan? Nampak? Surah tu tak ada alif lam. Yang kedua mungkin kita kenal, oh Ustazah dah cakap dah, kalimah yang bermula dengan alif lam itu isim. Yes. Tetapi perkataan pertama, alif lam pun tak ada, tanwin pun tak ada. Betul tak? Kan? Ini yang lebih mencabar minda kita. Macam mana kita nak tahu mana-mana kalimah yang berakhir dengan ta marbutah adalah isim. Dia tak ada tanwin, dia tak ada alif lam, ya. So, satu isim yang disandarkan kepada isim yang lain itu dipanggil apa? Dipanggil idhafah ataupun sandaran. Bahasa Melayunya sandaran, Arabnya idhafah. Kalau nak lagi panjang, mudhafun wa mudhafun ilaih. Pak suka hati ya. Rasa seronok lah sebut yang panjang. Suka hati ya. Mudhafun wa mudhafun ilaih ataupun nak sebut pendek je, idhafah ataupun sebut sandaran je lah. Boleh juga, tak ada masalah ya. Okey. Dari segi tajuk itu sendiri adalah ilmu bahasa Arabnya adalah idhafah ya. Satu surah disandarkan kepada satu isim disandarkan kepada isim yang kedua. Kenapa kita sandarkan? Kenapa? Kalau kita sebut surah je, kita tak tahu surah mana. Betul tak? Kau ngajilah baca satu surah. Surah mana? Kita mesti tanya. Jadi kalau kita tidak sandarkan isim yang pertama kepada isim yang kedua, dia menjadi nakirah. Dia menjadi nakirah, kita tak tahu surah mana. Tapi jika contohnya ini, surah ini disandarkan kepada At-Takasur. Malam ni kau baca surah At-Takasur ya, kita terus tahu nak cari macam mana. Betul tak? Jadi sandaran itu tadi, matlamat dia apa? Menjadikan dia isim ma'rifah. Faham? Kalau kita pisahkan dia, kita cancelkan sandaran itu, makanya dia menjadi nakirah semula. Surah-surah mana tak tahu. Contohnya lah. So kita kena tahu apa matlamat idhafah ya. Matlamat idhafah ataupun mudhafun wa mudhafun ilaih ataupun sandaran adalah untuk menjadikan perkataan itu ma'rifah. Jadi kita terus kenal. Contoh masjid. Aku nak pergi masjid lah. Contoh. Masjid mana? Kita tak tahu, nampak? Kalau kita sebut masjid saja, masjid isim ya. Okey, dari awal-awal kita cakap isim tu apa? Allah. Allah itu adalah isim ya. Itu kena tahu ya. Allah adalah isim. Lepas tu kita ambil manusia lah. Senang cerita. Lepas Allah kita ambil manusia isim. Lepas tu kita ambil haiwan. Ya. Allah isim, manusia isim, haiwan isim. Lepas tu kita ambil tempat pun boleh. Tempat macam masjid. Masjid tempat lah ya. Tempat adalah isim. Lepas tu benda. Benda ada dua jenis. Benda yang hakiki yang kita boleh pegang, yang boleh nampak macam buku, handphone, itu benda yang hakiki ya. Dan ada benda yang tak boleh dipegang, tak nampak. Dia panggil benda yang mujarrad ya, abstract. Contohnya fikiran ya. Mana boleh pegang fikiran kan? Mana boleh nampak kan? Contohnya lah perasaan ya. So benda ada dua jenis lah. Itu kita tahu. Jadi kita kena faham dulu isim tu apa ya. So contohnya masjid, nak pergi masjid, masjid mana? Nampak? Sebut masjid je tak tahu masjid mana, sandarkan masjid. Oh, aku nak pergi masjid, contohlah Masjidil Haram itu. Oh, tahu. Betul tak? Jadi kita sandarkan masjid tadi kepada isim ma'rifah. Memang isim yang pertama nakirah, tetapi isim yang kedua ma'rifah. Ya, kita sandarkan kepada Al-Haram ya, terus jadi kita kenal lah, terus menjadi isim ma'rifah. Okey, itu matlamat idhafah ya. Surah At-Takasur ya. Idhafah ya dari segi ilmu tajwid, dan idhafah ini cara nak kenal dia. Cara nak kenal dia, isim yang pertama tak boleh ada alif lam, tak boleh. Isim yang kedua saja wajib ada alif lam. Okey, itu. Dan akhirnya yang isim yang ada alif lam itu akhirnya wajib berbaris bawah. Kat sini tak nampak baris bawah kan? Nampak ke baris bawah dia? Tak ada, dia tak letak baris ya. Kalau dalam Quran nampaklah. Kalau kita baca suratul Takatsuri, ri dia baris bawah ya. Itu cara kita nak kenal idhafah. Idhafah ada beberapa bentuk ya. Ini paling basic kalau kita belajar, dia ajar kita bentuk yang ni. Okey. Dari segi bentuknya idhafah, surah At-Takatsur, surah-surah lah kita tahu ya. At-Takatsur dari perkataan kathir. Biasa dengar kathir tak? Kathira. Biasa kan mengaji kan? Kathira. Kathira bermaksud banyak. Maksud dia banyak ya. Apa dia kata apa tu yang syukran kathir apa lagi ya. Okey, tapi takasur takasur memang daripada perkataan kathira, maksudnya banyak, dan di sini maksudnya menghimpun-himpun. Maksudnya banyaklah yang melonggok-longgokkan ya. Itu dari segi maksud ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhaqumut
At-takasur. Dengar baik-baik ya. Alhakumu. Alhakumu adalah perkataan yang pertama. At-takasuru adalah perkataan yang kedua. Kita kena belajar ya. Belajar separatekan satu perkataan daripada perkataan yang lain. Macam mana nak tahu Ustazah? Okey, kalau kum tu, kumu dengan kum sama. Asalnya dia kum. Kenapa dia letak baris pada mim? Sebab dia nak cantumkan kepada alif lam selepasnya. Ya. So kalau kita jumpa perkataan kum contohnya ataupun kumu, kita dah tahu dah itu adalah ending perkataan itu. Ya, alhakumu ataupun alhakum. Dan perkataan yang kedua bermula dengan alif lam. Kita dah tahu dah sebelum ni. Mana-mana kalimah yang bermula dengan alif lam itu memang perkataan itu alif lam adalah permulaan perkataan itu. So di sini kita tahu alhakumu at-takasur, you separatekan, you dapat dua perkataan yang berbeza. Alright? Okay? Cumanya di sini lebih kita pergi go deeper. Alhakumu dia ada dua perkataan. Dia ada dua perkataan yang dicantumkan. Perkataan pertama kum, sebab kita dah kenal kum ya. Kum tu bermaksud kamu semua. Okey, dia ada domir ya. Sebelum ni kita belajar domir. Domir ni maksudnya kata ganti diri. Kata ganti diri apa? Saya, kami, awak, kamu, kamu berdua, kamu semua, awak seorang, semua boleh. So itu dipanggil domir ataupun kata ganti diri. Dia ada dua jenis domir ya. Jumlah domir ada 14. Kalau kita tengok jari kita, tengok jari kita. Tengok jari Ustazah nampak kan? Sebab Ustazah pakai virtual apa dipanggil belakang tu? Virtual whatever lah. Jadinya nak letak ni payah kan? Okey, jari ni kalau kita tengok jari ni ya. Jari kelengkeng, jari manis, jari hantu, jari telunjuk semua dia bagi ada 3. So 3 kali 4, 12. Ini cara paling mudah. Bukan nak suruh hafal pun. Cara paling mudah. Dan ingat ada berapa domir ya. Setiap jari kelengkeng, manis, hantu, telunjuk ada each of them ya. 3 kali 4, 12. Ibu jari ada 2 saja. Ada 14 domir. Ya. Kalau kita nak ikut jari apa? Jari jari kelengkeng ya. Kelengkeng, muzakkar, jari manis, sasanya muannas lah, perempuan pakai cincin kan, jari manis kan. Jari hantu, muzakkar, tahu kalau lelaki kan macam hantu kan, perangai macam hantu kan. Orang cakap lah. Jadinya jadi telunjuk perempuan, sebab perempuan suka jadi bos. Tunjuk, perempuan jadi bos lah. Ibu jari boleh dua-dua, dipanggil unisex. Senang cerita, dia alternate je. Kita start dengan muzakkar, muannas, muzakkar, muannas, ini both unisex. Itu cara susunan dia, mudah. Dan apa tadi? Domir tadi ada 14 ya. Dia ada dua jenis yang berbeza. Satu yang macam ni yang kita jumpa kum ini domir yang kawan kita dah tunjuk. Dia tunjuk dua-dua. Cepat kawan kita ya. Terima kasih Linda. Okey, domir munfasil, domir muttasil. Beza dia apa? Kalau kita tengok yang kum ni yang dalam surah kita, dia domir muttasil. Muttasil ni maksudnya melekat di hujung perkataan lain. Dia duduk di hujung ya, yang mana muttasil. Kalau kita tengok kat situ, dia ada jari kelengking ya. Jari kelengking tadi hu, huma, hum. Dia sebelum dia ada dot tu maksudnya perkataan lain lah tu. Ya, okey. So kalau kita nampak hu, tak kisahlah hu tu pendek ke, 2 harakat ke, panjang ke, dia tak peduli. Kalau kita nampak huma, hum, itu dhamir muttasil. Kalau hu bermaksud nya seorang lelaki, huma dia berdua orang lelaki, hum mereka maksudnya semua lelaki. Kalau ha pula opposite tadilah, opposite hu. Ha itu nya seorang perempuan, huma dia berdua perempuan, hunna mereka semua perempuan. Okey, kalau jari hantu jari hantu ya. Ka kuma kum. Ni kum tadi. Nampak kat jari hantu bawah. Ka awak seorang lelaki, kalau kita pergi raudhah, assalamu alayka ya Rasulullah. Itu contoh yang paling mudah kita bagi. Bila masa nak guna ka ya. Assalamu alayka. Ka tu kamu. Kamu seorang ataupun awak seorang. Kuma awak berdua. Kum awak semua. Ini semua kita dah tahu dah jari tadi. Alternate. Start kelengking muzakkar, hantu muzakkar. Maksudnya ini lelaki lah ya. Dan kalau perempuan pula ki ya. Ki kuma kunna. Awak seorang perempuan, awak berdua perempuan, kunna awak semua perempuan. Lepas tu yang jari ibu tu yi. Nah, yi adalah aku.
biasa dengan perkataan baiti jannati. Di sinilah ya. Baiti jannati tu, baiti itu sebenarnya kalau kita pecahkan dia menjadi dua perkataan ya. Baitun ana sebenarnya. Baitun ana maksudnya rumah saya. Tetapi dari segi grammar kalau kita cakap salah, tapi orang Arab faham. Kita kata baitun ana, dia tahu betul tapi dia tahu grammar kita salah. So grammar tepat dia baitun tadi dia terpaksa tukar badi bawah baiti sebab nak matchingkan dengan huruf ya ni. Dia terus jadi baiti, my house, rumah aku. Pak dia punya perubahan dia. Okey. Lepas tu itu lelaki perempuan boleh guna. Okey, yang na boleh kami ataupun kita. Boleh, Kalau kita semualah kita in the apa orang kata in the group kita semua di sini ya kita. Tapi kalau kami semalam kan Pak dia boleh. Boleh ya. So kalau tadi contoh ya, kalau sini katalah kita kata Rabbuna. Contoh biasa dalam Quran ya Rabbuna. Maksudnya kalau kita pecahkan dia Rabbun nahnu. Kalau kita pecahkan dia asalnya Rabbun nahnu. Nahnu tu kami. Kalau itu dalam dhamir munfasil kita nampak ikut susunan dia. So bila kalau kita kata Rabbun nahnu betul tapi grammar salah. Jadi kita kena guna Rabbu. Daripada asalnya Rabbun tanwin, kenapa buang satu? Ingat tadi idhafah. Sandaran tanwin kena buang satu. Rabbun jadi Rabbu, nahnu jadi na. So dia jadi Rabbuna. Takkan ada Rabbunna, takkan ada. Memang tak ada. Sebab bila kita nak sandarkan satu isim kepada isim yang lain, Rabbun, Rabb, Tuhan adalah isim, nahnu, kami adalah isim ya. Nak sandarkan isim pertama kepada isim kedua, nakirah kena buang satu baris. Ya, Rabbun jadi Rabbu, nahnu jadi na. Ini sedikit yang kita kena hafal ke apalah ya. So dia jadi Rabbuna, Rabb kami. Rabb tu Tuhan pun boleh, God pun boleh. Semua boleh lah ya. Okey. So kalau kita tengok di sini al-hakumu sama dengan al-hakum, kita dah tahu dah kum itu dhamir muttasil. So perkataan lain lah kamu semua. So al-ha adalah perkataan lain. Okey. So di sini al-ha adalah dia bukan isim. Kalau kita ambil contoh Rabbuna tadi, Rabb isim ya, tapi al-ha bukan isim. Al-ha adalah fi'il. Ini kita sini lebih detail lah ya. Okey. Kalau kata Rabbukum, yes, itu idhafah ya, Rabb kamu, tapi al-hakum itu al-ha bukan isim ya. So al-ha adalah fi'il. Okey, al-ha perkataan melalaikan maksud dia. Al-ha adalah fi'il madhi ya, fi'il madhi, hamzah itu satu perkataan, lam itu satu perkataan, ha itu satu perkataan. Lepas tu nampak tak ali maksurah? Ali maksurah tu asalnya ya. Asalnya kalau dia separatekan dengan kum, dia akan jadi ha itu dua harakat. Al-ha. Dia akan jadi dua harakat. So di situ dia panggil empat lah, dia panggil 4 huruf ya. So al-ha adalah fi'il madhi 4 huruf ya, melalaikan, telah melalaikan, kum tu kamu. Okey. Hari tu kita ada cakap di dalam setiap fi'il, fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke, tak kisahlah 3 huruf ke, 4 huruf ke, 5 huruf, 6 huruf. Di dalam setiap fi'il itu sendiri ada dhamir yang tersembunyi dia panggil. Apa maksudnya? Fi'il maksudnya verb, perbuatan tau. Telah melalaikan. Siapa yang melalaikan tu? Kita kata telah berjalan. Itu berjalan kan fi'il kan? Betul tak? Ya, telah berjalan. Siapa yang berjalan tu? Kita mesti Ustazah rephrase ya. Di dalam setiap fi'il ada si pelakunya. Boleh tak faham macam tu? Ada boleh ya. Di dalam setiap verb, di dalam setiap fi'il ataupun verb ya, mesti ada si pelakunya, si pembuat. Kalau kita kata telah tidur, siapa yang tidur tadi? Mesti ada yang tidur, betul tak? Telah solat, mesti ada orang yang solat tu. Contohnya lah, telah menyepak, mesti ada si pelaku yang menyepak itu. So itu ya, itu kena faham dululah. Di dalam setiap fi'il ada si pelakunya ataupun si pembuatnya, ataupun dia domir, kita boleh sebut dia domir. Sebab domir tadi orang tadi kan, saya ke, awak ke, kamu ke, mereka kan, kan itulah tadi pelakunya tadi, tak? So jika kita telah faham, kalau kum tadi domir mutasil, pihak lain
Alha telah melalaikan pihak yang melalaikan tadi bukan kum tau. Pihak yang telah melalaikan tadi pihak lain. Tapi yang telah dilalaikan itu kum tadi. Pak. Di dalam fi'il sudah ada si pelakunya. Kita boleh panggil domir yang tersembunyi di dalam. Sebab nampak alha, mana ada perkataan domir Ustazah? Betul tak? Sebab itu dia panggil domir yang tersembunyi. Dalam al-had dah ada si pelakunya ataupun domir tersembunyi, tapi kita tak nampak. Sebab tu dia panggil domir tersembunyi. Kita tak nampak huwa ke ana ke, kita tak nampak di dalam perkataan al-ha. Tetapi kita dah tahu dah, jika fi'il madi yang macam ni semua baris atas, kita dah tahu dah fi'ilnya adalah fi'il pula. Domirnya adalah ataupun si pelakunya adalah huwa. Itu memang dia punya rules dia. Kalau kita nampak fi'il madi yang baris atas macam ni ya, tak kisahlah ada campur tambung lam mati, tak kisah ya. Ada huruf mati tak kisah. Tapi kalau kita nampak baris atas, kita dah tahu dah domirnya adalah huwa. So siapa yang telah melalaikan tadi? Huwa. Cumanya huwa tu yes, dia seorang lelaki, tapi kita masih tak tahu. Betul tak? Betul. Siapa kan? Dia cuma bagi tahu saja ya. Okey. Al-hakum telah melalaikan kamu, ataupun Ustazah masukkan domir dia telah melalaikan kamu. Nampak? Dia telah melalaikan, dia telah melalaikan. Tiga perkataan itu terkandung di dalam perkataan al-ha. Pak ya? Kum kamu. Kamu adalah pihak lain. Dia telah melalaikan kamu. Pak. Sekarang kita nak tahu dah, kamu tu refer kepada manusia lah ya. Tetapi kita nak tahu siapa yang telah melalaikan manusia tadi, siapa yang telah melalaikan kamu. Kita tengok selepasnya, at-takatsuru. Ngai baik-baik ya. Jika dhamir muttasil melekat di hujung fi'il, bermaksud dhamir muttasil itu pihak yang kena buat. Betul tak? Betul tak? Dia telah melalaikan kamu. Al-hakumu ataupun al-hakum. Kumu ataupun kum tadi pihak yang telah kena buat. Apa maksudnya? Pihak yang telah kena dilalaikan tadi. Pihak yang telah dilalaikan. Lepas tu dalam ilmu bahasa Arab dia ada istilahnya si pelaku yang telah melalaikan ataupun pihak yang kena buat. Dia gunakan istilah dia je. Maksudnya pihak yang telah dilalaikan tadi ya. So mana-mana dhamir muttasil yang duduk di hujung, bukan hujung isim ya. Bukan hujung isim. Hujung fi'il bermaksud dhamir muttasil itu adalah pihak yang kena buat. Faham? Si pembuatnya, si pelakunya duduk di dalam al-ha itu sendiri. Siapa tadi? Dhamir dia? Huwa. Pak ya. So kum itu pihak lain. Di sini telah ada dua pihak yang berbeza. Pihak yang melalaikan adalah huwa, pihak yang kena dilalaikan ataupun pihak yang dilalaikan adalah kum. Itu sebenarnya. So istilahnya kum adalah pihak yang kena buat. Ataupun istilah lebih canggih dia maf'ulun bih. Itu lebih canggih dia lah. Maf'ulun bih kena buat. Okey, kita tengok selepasnya at-takatsur. At-takatsur isim ya. Ini tips ya. Jika ada isim khadir selepas fi'il, dia bukan dhamir muttasil tadi. Itu tak boleh kacau dah ya. Dhamir muttasil tak kacau ya. Selepas fi'il, jika ada isim macam at-takatsur isim, macam mana nak tahu dia isim Ustazah? Dia bermula dengan alif lam. Pandai, bagus. Ya. So, tengok hujung dia bari apa? At-takatsuru. Ya, hujung dia bari depan. So, at-takatsuru inilah yang huwa tadi. So, kayak Ustazah rephrase ya. Dia telah melalaikan kamu. So, apa sebenarnya yang telah melalaikan kamu? Berlumba-lumba, memperbanyak, melonggok-longgok. Tadi at-takatsur bermaksud berlumba-lumba, memperbanyakkan. Memperbanyakkan harta mungkin. Memperbanyakkan apa-apalah. Betul tak? Bermegah-megah. Antara maksud dia bermegah-megah. So, dia telah melalaikan kamu. Siapa dia tadi, huwa tadi? Kita dah cakap tadi, dhamir dia tak boleh fikir ke orang je, tak boleh. Kan? Kita dah cakap tadi isim apa? Allah adalah isim, manusia, haiwan, tempat, benda. Nampak? Benda-benda itu semua boleh menggunakan dhamir tadi. Huwa bukan bermaksud seorang lelaki je, bukan. Kita dah cakap tadi, buku juga kategori huwa, betul tak kan? Jadinya siapa sebenarnya kita, kalau kita nak lagi ubah ayat tu,
bermegah-megah, berlumba-lumba telah melalaikan kamu. Itu sebenarnya ayatnya. Nampak? Sebenarnya at-takatsuru dia repeat tau, dia repeat ataupun dia strengthen huwa yang duduk di dalam perkataan al-ha tadi. Okey, jap. Ustazah nak tanya. Ustazah tak mau cakap dah. Ustazah tak ada masalah, Ustazah faham je. Ustazah nak tanya. Okey, angkat tangan. Siapa yang pening? Memanglah mula-mula kan. Okay, Linda seorang je ke yang angkat tangan? Ada orang lain tak? Cepat. Ada. Ada orang lain yang paling pening? Okey. Pening kat mana? Cuba jawab dulu. Dia bila kita pening tau, kita kena bercakap tau bagi dia keluar. Bagi dia keluar pening tu. Kat mana yang pening? Jangan risau. Bila kita belajar, tak ada orang nak kutuk kita. Tak ada orang berhak kutuk kita. Betul tak? Memang zaman kecil-kecil dulu bila bertanya malu. Betul kan? Kan? Ustazah juga termasuk dalam kumpulan itu. Bila nak bertanya macam malu, nampak macam bodoh, macam tak pandai. Tapi itu attitude yang kita kena buang. Sebenarnya, bila dah membesar ya, Ustazah cakap jujur ya, masa kecil sekolah rendah lah senang cerita. Nak tanya malu sebab takut dia anggap bodoh, takut dia anggap tak pandai, takut dia anggap lembab. Tetapi bila Ustazah masuk sekolah menengah, Ustazah lah orang yang selalu bertanya. I don't care about people. Itu Ustazah punya mentality tu tak? Ustazah tak peduli tentang orang. Tanya. Lala orang suka rupanya orang yang bertanya ni. Orang suka sebenarnya. Jangan, betul kata jangan malu bertanya, nanti sesat jalan. Okey, Ustazah nak tanya peningnya apa? Tanya Linda dululah. Linda pening apa Linda? Macam tadi tu lah, al-ha tu macam nak tahu dia huas. Ustazah kata tadi apa? Sebab dia baris atas. Sebab dia baris atas. Yang dekat alif tu Ya, semualah dekat hamzah tu baris atas, lepas tu pada ha baris atas. Oh. Ada nampak baris bawah? Tak ada. Ada nampak baris depan? Tak ada. Itu dipanggil baris atas lah. Kalau mana-mana fi'il yang baris atas je, tanda mati boleh. Tanda mati tu biasanya second position tu lah pada lam tu. Second position ya. So, kalau kita nampak mana-mana fi'il yang perkataan lah ya, jangan nampak baris atas je, memang si domir yang dia tu, si pelaku dia memang huwa. Memang. Okay, alright. Okey, orang lain. Siapa pening? Silakan tanya. Silakan. Ustazah. Saya. Al-ha tu kenapa bukan isim Ustazah? Itulah pasalnya kalau Ustazah dah cakap tadi. Sebab dia kalau you check dalam dictionary, al-ha memang bukan isim. Memang. Okey, begini. Dia bukan isim saja yang boleh bercantum dengan dhamir muttasil. Bukan isim saja. Fi'il juga boleh bercantum dengan dhamir muttasil. Itu jawapan dia. Right? Cumanya kalau kita tak mahir, kita kena check dalam dictionary untuk pastikan al-ha tu dhamir ataupun fi'il. Itu kita kena pastikan. Boleh? Right? Cumanya al-ha Ustazah dah bagi awal-awal jawapan dia. Cara dia nak kenal dia cara nak kenal dia fi'il madhi, kita nampak dia baris atas je. Itu cara dia. Right? Okey, orang lain nak tanya silakan. Silakan. Kalau tidak Ustazah nak gerak ayat kedua. Nampak ini complicated ya. Ustazah nak gerak ayat kedua. Boleh? Tanyalah, tak ada masalah pun. Silakan. Okey, tak nak tanya. Ustazah, sekejap. Yang at-takatsuru tu, yes. Tadi dia jadi isim lah. Dan dia jadi dia idhofah juga ke Ustazah? Bukan. Dia bukan idhofah, bukan. Okey. Dia bukan idhofah. At-takatsuru dia isim. Why? Kenapa you tahu dia isim? Sebab dia bermula dengan alif lam. Betul. Tapi dia bukan idhofah. Dia bukan. Idhofah ini perkataan pertama mesti contoh dia macam tadi. Contoh dia macam suratut takatsur. Tengok tajuk dia. Dia tak boleh ada kum tu tak boleh. Ini alhaakumu perkataan lain. Faham? Okey, faham. Maksudnya sebelum dia tak boleh yang domir tadilah. Tak boleh domir dan fi'il tak boleh. Tak boleh fi'il. Untuk idhofah ada dua perkataan ya. Idhofah memang wajib ada dua. Perkataan pertama wajib isim. Memang lagi kita nampak at-takatsur dulu. Oh ada alif lam. Tapi kalau dia idhofah dia akan jadi at-takatsuri. Dia ending dia baris bawah. Itu kalau idhofah. Okey. Very good. Dan saya. Boleh tak Linda kata yang al-ha tu yang sebab dia bukan isi sebab dia hamzah tu kat depan, dia bukan alif lam macam yang ni. Alif lam ni kan dia
kalau nak tahulah betul ke tak dia bukan betul. sikit. Faham tak? Okey, Ustazah faham. Sebab kalau alif lam dia bukan hamzah, dia hamzah wasal. This one memang purely hamzah. Pak, hamzah wasal macam at-takasuru tu. Tengok hamzah wasal. Atas alif tu ada kepala sad. Nampak? Itu yang hamzah wasal. Yang alif lam semua macam tu. Tapi yang alha dia bukan hamzah wasal, dia memang huruf hamzah. Dia panggil hamzah qata'i, dia panggil hamzah yang hakiki. Right. Memanglah untuk awal-awal ini juga mencabar kita kan? Kita menyangka dia macam alif lam, betul tak? Nampak macam alif lam tapi bukan. Hati-hati ya. Sebab alif lam, alif itu dia bukan hamzah. Hamzah wasal, atas alif itu ada kepala huruf sad tu. Ya. But this one is memang hamzah ya. Dan satu lagi untuk menjawab kawan kita kata tadi, kenapa alha tu bukan dhamir? Sebab alha itu memang dia fi'il satu dan tak boleh ada kum tu satu, dan jika at-takasuri itu idhafah, dia akan jadi at-takasuri idhafah ending kalimah yang kedua baris bawah. Ini mana ada ini at-takasuru. Sebab tu Ustazah kata tadi, baris tu memainkan peranan yang sangat penting. Ru ke, ri ke, ra ke, itu semua mengubah struktur dia punya struktur tajwid dia, bukan tajwid, bahasa Arab. Ya, okey. Right, kita Emi nak tanya. Silakan Min. Alha tadi saya kata fi'il madi 4 huruf kan? Yes, 4 huruf Dia af'ala kan? Ya, betul. Pandai pun. Pattern af'ala. Ya. Okey, 4 huruf. Linda ada tak yang 4 huruf Linda? Ada tak? Kalau Linda ada, biar Linda buat kerja dia sekejap. Sama ada dia nak cari ada ke tak ada. Kesian Linda. Okey, begini ya. Ini penting ya. Penting 4 huruf. Daripada contohlah, biar Linda cari sekejap. Tapi dari katalah 4 huruf, 3 huruf, pattern dia fa'ala, fa'ila, fa'ula. Betul kan? Right? Itu dah boleh ya. Kalau 4 huruf, dia ada 3 bentuk. Ya, Ustazah sebab benda tu mudah dalam kepala ni jadi tak terfikir ya. Okey, kalau 4 huruf dia ada 3 bentuk. Bentuk dia fix ya. Sama je bentuk dia. Ori dia daripada tadilah. Fa'ala ke, fa'ila, fa'ula. Okey, cara perubahan dia menjadi 4 huruf, dia letak hamzah macam inilah. Dia letak hamzah baris atas ya. Okey, matikan fa jadi af, sama dengan ni al. Nampak cara dia? Lepas tu af ala. Dia itu cara dia. Daripada 3 huruf berubah menjadi 4 huruf. Susunan itu bebas. Af'ala boleh ataupun guna acuan fa'ala tadi, sabdukan pada ain. Fa'ala pun boleh acuan dia. 4 huruf juga. Fa'ala. Satu lagi fa tu jadikan dia 2 harakat. Fa'ala. Itu je 3 bentuk untuk fi'il 4 huruf. Okey. Amy fahamkan itu? Faham. Dia faham ya? Okey, Ustazah nak tanya orang lain jap. Yang tu ada tak yang lain faham ke yang tu? Cuma tak dapat matchkan untuk alha tu. Maksudnya alha tu sebab dia ada huruf sakit Amy. Okey. Very good ya. Okey, ni kawan kita tunjuk ya. Kawan kita tunjuk. Jap Ustazah nak tutup kita punya gambar tepi ni. Okey, ini yang kawan kita tunjuk. Ini acuan ya, dipanggil wazan. Acuan ya. Fa'ala nombor 1, fa'ala nombor 1 ni dah merangkumi 3 sebab tu ain tu dia tak letak baris. Fa'ala, fa'ila, fa'ula semua jatuh kategori nombor 1. Tengok nombor 2, nombor 3, nombor 4 ya. Ini bentuk-bentuk 4 huruf perubahan dia. Letak huruf hamzah baris atas sebenarnya ya. Hamzah kalau duduk atas alif memang baris dia baris atas. Baris atas ataupun baris depan boleh ya. Lepas tu dia tak baris. Lepas tu matikan fa. Fa yang tadi tu fa'ala, matikan fa. Jadi af. Lepas tu ala. Cumanya Amy pening sebab ada alif. Sebab perkataan kita alha, dia ada huruf sakit di hujung dia. Ya. Lepas tu dia bentuk dia begitu. Okey. Siapa cepat agaknya? Cuba cari alha dalam kamus biru. Siapa cepat? Bagi kawan tunjuk. Bagi kawan tengok jap. Di saat-saat ini Ustazah memerlukan orang yang sangat cepat. Cari dalam kamus biru ya, list dia anda hamzah lah ya. Cari mana tadi? Alha. Siapa cepat tolong snapshot masuk kat situ. Linda boleh apa? Upload. Alha lam ya. Okey, Ustazah nampak baris di punya page ya, tapi belum jumpa. Buku biru ya, buku biru yang tak ada warna ya. Buku biru yang tak ada warna itu adalah khas untuk fi'il 100% ya.
pada muka surat dia 207. Kita buka macam buka buku bahasa Melayu biasa. Sebab kalau buka Quran kan dari belah kanan kan. Kita buka dari belah kiri ya. Page dia 207 tapi Ustazah belum jumpa lagi. Tapi dia Hamzah dengan lam lah tu. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okay. 207 kolom yang ketiga, kolom tengah-tengah ya. Agak-agak kira dari bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Boleh tak? Siapa yang ada tolong snapshot. Sempat Linda nak upload. 10 dari bawah, number dia kat tepi tu 227. Alha. Kalau Amy cepat, Amy snapshot. Kalau Linda, silakan. Sempat kita tengok pattern ni. Okey, dia dah masuk kat situ. Linda masuk dekat WhatsApp. Kalau nak tengok kat WhatsApp pun tak apa. Tapi kalau Linda boleh upload dekat kita punya ni, memang Ustazah salute lah. Kerja ni kena buat laju tau tak? Ya, sini lihat 207 page tu ya. Kolom yang tengah-tengah ya. Kolom yang tengah kira tadi berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke-10 dari bawah ya. Kita nampak alha. Inilah dia punya ori dia. Fi'il madi 4 huruf. Dia menggunakan ya yang tidak bertitik. Bermakna ha itu 2 harakat. Alha. Ya. Dia telah melalaikan kamu. Kamu tak ada, dia telah melalaikan. Itu ya. So inilah 4 huruf dia. Amy mungkin dah faham lah. So orang lain mudah-mudahan dia faham ya. Sempat ke Linda? Upload kat situ. Mikrofon tu. Tengah loading ke pula dekat dia punya web WhatsApp. Okey, sekejap. Okey, boleh sekejap Okey. Okey, sekejap. Share screen. Tu dah masuk. Okey. Enlarge. Ya, alha. Itulah dia. Yang ni alha ni. Yang ni kan? Ya, betul. Dia sebenarnya kalau dia satu kali perkataan tu dia guna ya yang tidak bertitik sama je. Guna alif maksurah sama je. Ya. So alha dia telah melalaikan, kumu ataupun kum pihak yang kena lalai. Ya, pihak yang dilalaikan. Inilah dia 4 huruf lah. Hamzah 1 huruf, lam 1, ha 1, ya yang di hujung tu dikira 1 juga. Itu ini 4 huruf tetapi ada huruf sakit. Okey. Alhamdulillah kita dah jumpa itu ya. Okey, sempat tak tengok hatta berapa jam? Wow, masya-Allah ya. Sangat detail. Okey, jam 4 minit lagi. Hatta bermaksud sehingga. Hatta ni sebenarnya maksud dia bukan saja sehingga ya, bahkan pun boleh ya. Bahkan pun boleh. Hatta atau sehingga ataupun bahkan ya. Dia kategori apa? Ada siapa yang tahu? Is it atau ke hatta? Ada tak hatta agaknya dalam atau? Ustazah tanya you all, kalau Ustazah bagi je you all bukan nak ingat pun. Lepas tu Ustazah saja tanya. Kalau tanya bila dia bagi jawapan dia terus ingat. Ada. Ada ya? Ada? Ada ya? Alhamdulillah. Okey, dia bukan saja ataf, betul tak? Dia ada ya, Amy? Masa Ustazah bagi itu saya tulis satu ni saya buat illa hatta walakin summa. Okey, fine. Okey ya. Okey, hatta kategori ataf pun boleh. Ataf maksudnya kata hubung lah. Bermaksud sehingga ataupun sometimes maksud dia bahkan. Ya. Tapi hatta nanti dia ada fungsi lain. Itu yang mencabarnya ya. Sekejap ya. Hatta, saya tengok je ada tak depan mata ni. Ni banyak paper. Hatta selain daripada ataf, dia ada fungsi lain ya. Kalau Ustazah tak sempat masa kita zoom ni, nanti Ustazah hantar dekat grup ya. Sekejap kita tengok. Hatta. Nasab. Pandai. Thank you. Masya-Allah, tabarakallah. Ustazah dah tahu ya. Okey, hatta begini. Okay. Hatta ni dia ada 2 fungsi. Selain daripada ataf tadi, ataf tu maksudnya kata hubung. Maksudnya nak hubung ayat lah. Sebab ayat tadi telah melalaikan kamu berlumba-lumba. Maksudnya perangai berlumba-lumba memperbanyakkan tadi telah melalaikan kamu. Jadi kan ayat tu kan tak habis lagi kan. Hatta sehingga apa? Dia kalau dia guna macam tu kategori dia kategori ataf. Ya. Kata penyambung. Dan satu lagi hatta itu menasabkan kalimah
selalunya dia menasabkan fi'il selalunya. Dia menasabkan fi'il selepasnya. Okey, nasab tu apa? Dia membaris ataskan fi'il selepasnya. Itu ya. Right, cumanya nanti zurtumu. Mencabar juga ya zurtumu ya. Okey, jap. Al-maqabira. Dah tahu dah alif lam ya. Al-maqabira bermaksud kubur-kubur. Ini dia punya plural ya untuk kubur. Kita biasa guna kubur kan? Al-maqabira adalah kubur-kubur ya. Itu kita dah tahu isim ya. Okey, zurtumu sama lebih kurang macam alhaqkumu. Tumu dengan tum sama. Cari tum. Kalau tengok jari tadi, tum kat mana? Anta, antuma, antum. Kamu semua. Okey ya, zurtumu ataupun zurtum. Jadi dia kita buang yang domir mutasil tu kita buang sebab kita nak tengok perkataan dia apa tau. Ya, zurtum kata apa? So tumu, zurtum, anta, antuma, antum. Kita boleh separatekan dia tapi kita kena tengok perkataan dia tau. Kita kalau tak kita tak nampak ya. Ini zur sebenarnya kita biasa dengan perkataan ziarah ya. Ziarah sebenarnya bahasa Arab. So zur itu ada daripada perkataan ziarah. Tapi kita nak dia bukan bentuk dia ziarah tapi sama meaning. Bentuk dia okey, Ustazah bagi homework boleh tak? Berapa jam? 1:59. Satu je homework. Satu je. Jangan risau. Ustazah tahu you all semua bekerja ya. Apa ada urusan. Satu je. Cari zur tu. Ustazah bagi tip. Tumu, tum tadilah. Anta, antuma, antum ya. Diambil tum saja ya. So, zur itu sama maksudnya ziarah, visit, tapi kita nak cari apa ori dia, apa fi'il madi dia dan ya ini kenapa dia jadi zur. Itu saja. Saya dah bagi tahu dah maksud dia. Cari dia punya, kita kena start cari daripada fi'il madi dia gitu. Okey, itu saja homework kita. Alright. Okey Linda, tutup dulu Linda. Al-maqabir maksudnya, kita translatekan dia sehingga kamu menziarahi kubur-kubur. Itu maksud dia. Maksudnya bukan ziarah orang mati. Sehingga kamu masuk lubang kubur. Itu maksud dia. Perangai berlumba-lumba tadi, bermegah-megah tadi, menghimpun-himpun tadi. Perangai kita itu sehinggalah kita mati masuk dalam kubur. Itu maksud dia. Tapi dia guna mati tadi, dia guna perkataan ziarah. Pelik kan? Sebab tu kadang-kadang Quran ni bahasa dia bunga-bunga lah, bahasa peli lah, macam-macam ya. Itu bukannya kita berlumba-lumba sampai kita menziarah orang yang mati. Kita berlumba-lumba, megah sampai kita menziarahi kubur. Bermaksud sampailah kita mati masuk dalam lubang kubur. Itu maksud dia sebenarnya. Okay, saya dah bagi dah. Okey, maksudnya dah bagi. Cari ya, kenapa jadi zurtum? Dia tum ya. Kenapa mu tu sebab nak cantum dekat alif lam. Dan satu lagi kalau kita tengok sekejap sebelum kita berhenti ya. Zurtumu dia ada fi'il ya. Tum tu domir mutasilah. Apa domir mutasil ke whatever domir lah ya. Sama ada mutasil ke tak mutasil ke kita cari zurtumu. Tapi zur itu fi'il ya. Memang you all tak tahu. Ustazah bagi tahu. Selepasnya ada isim alif lam tu al-maqabira. Point dia macam tadi at-takatsuru, khadir selepas fi'il, al-maqabira, khadir selepas fi'il, dia tak peduli sangat kum ke tum tu dia tak peduli ya, tapi as long as dia bercantum pada fi'il itu dah kategori fi'il lah ya. So isimnya perhatikan at-takatsuru baris depan al-maqabira. Kenapa bukan al-maqabiru? Itu kita punya dua benda. Kenapa dia bukan al-maqabiru? Kenapa dia mesti al-maqabira? Kita dah cakap awal-awal, dia boleh baris depan, dia boleh baris atas, dia boleh baris bawah. Ori dia selalunya baris depan. Tapi kenapa dia baris bira? Kenapa? Ada sebab. Kenapa dia baris bawah? Ada sebab. Dua benda kita nak cari, zurtum dan satu lagi, kenapa al-maqabira? Boleh? Cukup. Ada nak tanya tak? Ustazah tanya dululah, kesian. Kan pening kepala kan, dua benda nak cari kan? Okey. Siapa nak tanya? Silakan. Ustazah pesan, memang ilmu bahasa Arab mencabar, jujurnya mencabar, tetapi dia mencabar yang jujurnya kalau bagi Ustazah, hari ini Ustazah mahir dengan Al-Quran. Bukan saja memahaminya tau, macam baca buku tau. Macam baca buku, bukan saja vocabnya, bahkan dia punya grammar. Jadinya satu ilmu yang mencabar, namun ya, dia memberi satu kalau istilah dunia kepuasan diri kita, itu istilah dunia. Tetapi
kalau dari segi istilah akhirat ataupun di sisi Allah, orang yang memahami Al-Quran tak sama makamnya dengan orang yang membaca tanpa faham. Itu yang kita nak capai. Tak dapat banyak, sikit-sikit kita dapat ya. Grab sikit-sikit. Itu matlamat kita ya. Okey, ada siapa-siapa nak tanya sebelum kita keluar Zoom? Silakan. Ustazah. Ra tu sebab hatta menasabkan. Tadi Ustazah kata hatta menasabkan isim ke hatta menasabkan fi'il? Ustazah cakap apa tadi? Fi'il. Hatta hanya menasabkan fi'il. Jadinya ra tu bukan kerana hatta, ada benda lain. Bagus jugalah soalan dia tu. Okey, pertamanya pada Yan, Ustazah minta maaf ya. Ustazah tak dapat hadir kenduri sebab Ustazah pun tengah busy hari tu ya. Packing pindah rumah sampai demam. Sorry ya. Okay. Ustazah tengok gambar-gambar yang kawan hantar ya. Demam tu pindah rumah tu tak? Timing dia itu Ustazah minta maaf. Okey ya. Hatta menasabkan fi'il sahaja, tetapi ini dia nasab bukan kerana hatta, ada sebab lain. Baguslah soalan dia. Okey. Ada orang lain nak tambah, nak tanya, nak apa? Silakan. Ustazah nak cari zoo tu nanti macam mana Ustazah? Nak kena cari kat kamus Ya, kamus biru sayang. Itulah guna kamus biru kita, cari di belakang. Cara macam buka buku biasa. Kalau kita buka Quran dari belah kanan, cara kita nak cari word, cara kita buka buku biasa, buka dari belah kiri. Kalau Zai, cari huruf Zai. Faham? Right. Dia tak jumpa Zai dengan Ra tu, dia Zai alif Ra. Pandai, betul. Zara. Ya, itu sebenarnya dia. Yang ini kita nak di belakang tu kita tak jumpa zurtum ya. Kita akan jumpa ori dia. Sama ada dia 3 huruf atau 4 huruf, hanya itu yang kita jumpa di belakang, tetapi dia bagi nombor. Dia akan bagi nombor kat situ. Lepas jumpa Zara, Zai alif Ra. Itulah ori dia. Zara, dia telah menziarahi, dia bagi nombor, tapi dia tengok nombor tu pergi belah depan pula macam kita buka Quran. Hitam tu nombor tu Ustazah? Ya, black circle tu yang black hitam kat atas tu, nombor dia kat situ. Baru kita tarik kat situ sampai kita jumpa zurtum. Bagus ya. Alhamdulillah. Okey, orang lain? Ada? Ini ada huruf sakit tak? Sebab tu tak jumpa, dia ada huruf sakit. Ya. Zara, itulah dia punya fi'il madi ori dia 3 huruf. Zara, huruf sakit tadi apa? Alif wawiyah. Salah satulah, so huruf sakit dia alif. Zara, za 2 harakat, ra pendek kan? Betul kan? Kalau dah jumpa cepat, kalau ya, boleh je hantar kat grup jadi kawan lain boleh tengok. Ya. Boleh? Cari sampai jumpa zurtum. Kenapa dia jadi zu tu? Asalnya Zara. Telah menziarahi. Memang jumpa Zai tu yang Ustazah? Ya, kena tu ya. Pergi page depan. Belakang tak jumpa. Belakang memang tak ada zur ya. Cari Zara dulu, dapat nombor tepi dia, pergi kat depan, black circle tu, tengok nombor itu, cari nombor tu. Kita akan jumpa zurtum dekat kolom antum. Ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta atum. Sebab dia dah guna ra asyab dah bila kita pergi ke yang 1 2 3 tu. Dia jadi ra asya. Oh ya. Tu cari yang pula rupa dia yang sebiji lah kan, rupa yang lebih kurang ya, rupa yang lebih kurang. Pattern. Pattern ya. Tengok pattern ya. Tengok pattern yang dia bagi. Dia tak mampu bagi semua word dalam kamus biru. Dia tak mampu sebab kamus biru ni kecil. Kan perkataan banyak kan. Jadinya kalau dia bagi pattern perkataan lain, ikut saja perkataan tu. Ya. Kalau Ustazah, kalau zur tu fi'il amar ke? Zur saja. Dia kalau yang kalau dia sebab sini kamusnya ada ni Zara fi'il madi, yazuru fi'il mudhari, itu zur fi'il amar. Oh, dia cakap fi'il amar. Kalau zur berziarahlah kamu. Kalau zur, tapi sekarang ada tum. Ada cantum domir kan? Ya, so bukan. Kalau fi'il amar dia zur saja. Pak, bila zur tum bukan fi'il amar. Ustazah nak bagi tahu. Kalau ada tum kat ujung tu dia fi'il madi untuk antum. Cari fi'il madi, tengok fi'il madi untuk antum. Confirm nampak. Confirm. Jom kita tengok sekejap ya sebelum kita keluar Zoom ya.
Zara, page berapa ni? 225. Page berapa tadi? Siapa yang dah jumpa? Page 18 kan 17 ya. 17. Dari depan. Depan. 17. Dari depan, kawan kita dah bagi shortcut ya. Tengok page yang bawah. Page bawah apa? 17? 17 dia bagi perkataan lain ya? Ro'asha dia bagi. Oh, dia bagi Ro'asha. Betul ke? Dia bagi Ro'asha. Sebab kalau pergi kat belakang tu muka surat tadi berapa? Berapa? 225. 225 kan tadi ya? 225. Kita tengok, Ustazah tengok sekejap. Zai. Sebelah kiri. Sebelah kiri Oh. Zai, bawah Zai tu lah. Ina ambil Za'ara ya. Ustazah kata Zara. Ustazah kata Zai alif. Ini Zai Hamzah Ra. Salah. Tak ada lah Zai, Zara. lepas tu alif. Yang ni Hamzah. Tak ada ke? Tak ada. Kadang-kadang kalau kamus biru tak ada, kita kena cari dalam kamus Dia pink. cuma ada Zaroba. Tak boleh. Dia tak boleh bang. Zara tak boleh ada bang. Sekejap kita tengok saja ya. Ustazah tengok sekejap. Zara. Ada je YLA. Ada YLA. Okey. 116 Okey jap. Alif tak boleh Hamzah. Alif. Hamzah lain. Ustazah kata tadi Zara. Za tu mad asli. Ra pendek. Jadinya page yang Linda bagi tadi, Linda terus ambil. Huruf Zai tu dia terus ambil Za'ara. Salah. Pergi page sebelah dia. Pergi page sebelah dia. Oh, 125 127. 116. 116. Zara. Itu dia yang ni. Dia punya pattern pola kana. 116. Cari ke depan. Roma lah kan. Dia punya tu pattern dia. Dia pergi ke situ Roma. Muka surat 23. Oh dia bagi 23 ya. 23 Roma. Tadi apa? Tadi 116 ya. Zara 116. Yang 10 ada, muka surat 9 ada. Dia bagi 116 tapi baris depan tau. Tengok ada baris tau. 116 ada baris depan kat situ yang pada Zara tu ya. 116 Sazah. 116. Mana Sazah tengok 116 tu? Dia hitam. Zara tu. Selepas Zara, sebelah Zara tadi kita pergi balik page 226 tadi belakang. Kita cari Zara, lepas tu dia bagi nombor tepi tu 116. Oh. Za baris atas, Ra baris atas, lepas tu Ya kan? No. Oh, itu Zara. Sama Ustazah kata tadi apa? Ustazah kata Zara, Zai alif Ra. Oh, Zai alif Ra. Bukan Zara ya, dia bukan tu. Lina dapat yang tu ya? Zai itu sekejap ya, tengok Linda punya sekejap. Either or lah, sama ada dia Zara, Ra tu 2 harakat ataupun Zara ataupun Za itu 2 harakat. Kadang-kadang kita kena bandingkan dia yang mana satu. Ya. Okey, kalau yang ikut ni 116 dia bagi perkataan lain ya. Dia bagi dia bagi ala. Dia bagi ala. Okey, dia bagi ala, tak apalah sama je ya. Dia bagi acuan ya. Mari kita tengok antum, kolom antum. Ultum. Ultum. Sama tak dengan ni tadi? Zurtum. Tak sama? Inilah dia. Dia Linda ya, Zai alif Ra. Dia bukan Zai Ra ya, bukan. Zara. Zai 2 harakat, Ra pendek, dapat nombor tepi tu, tengok dia bagi ala, cari antum. Antum sebab dia bagi perkataan lain ya. Jadinya kita kena masukkan perkataan kita sini. Kalau tadi kita Zara jadi Zurtum. Yang ni ala jadi Ultum. Sinilah dia Zurtum. Sebab itu dia bukan fi'il madhi ya. Bukan fi'il amar. Kalau fi'il amar cuba tengok ujung dia fi'il amar. Ya, ula, ulu. Mana ada tum. Tak ada. Kalau ada tum ni bukan fi'il amar, bukan. Fi'il amar tak ada tum. Kalau tum tu ni memang dia fi'il madhi. Kita dah jumpa kat situ. Kenapa dia pakai yang Zai alif tu kan? Zai alif Ra. Dia pakai yang tu. Okey, itu kalau dia ada huruf sakit, Ustazah nak sesuatu tentang perkataan yang ada huruf sakit, dia pelik tau. Sebab tu kalau yang tentang huruf sakit ni dia tak ada apa spesifik tau. Jadi kita kena refer dekat dictionary baru kita jumpa dia. Kalau yang salim tadi fa'ala, fa'ilah, fa'ula tu dia memang fix formula. Jadi kita boleh agak-agak dia. Kalau ada huruf sakit tak. Kita tak boleh nak agak-agak ya. Memang kita kena cari dia lah.
Ya. Zara, zai alif ra, cari kat depan tu. Ya, kalau tipsnya kalau tum lah kat ujung dia memang dia fi'il madi punya. Ya, kalau dia fi'il amar dia akan jadi zul, gitu saja. Ha? Okey. Boleh? Alright, alhamdulillah ya. Okey, ada siapa-siapa lagi nak tanya sebelum kita keluar? Ada? Ada ke tak ada? Kalau nak cakap jangan lupa mikrofon ya. Ada. Tak ada ya? Jika tak ada, kita akhiri di sini ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'as salamah. Okay, bye. Ustazah. Right, bye. Tangan Ustazah tengok tangan Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Boleh tangan Ustazah? Ada. Ustazah cari tangan Ustazah pun tak nampak. Alright, okay, bye. Terima kasih Ustazah.